warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua followers kita di Facebook page Klinik Pergigian Happy. So macam mana hari ni? Hopefully semua orang happy dan okay. Tak kisahlah yang ada kat rumah ataupun yang sedang bekerja. Hopefully semua orang okay lah. Okay. So kita dalam rancangan Talk to Happy Dentist. Hari ni kita bersama dengan Dr. Siti Nurhaja. Okay, Dr. sihat? Alhamdulillah sihat. Alright. So macam mana flow patient hari ni okay ke? Okay, Alhamdulillah. So doktor lepas ni akan ada patient lagi lah. InsyaAllah. InsyaAllah bulan petang nanti dia akan sedikit busy. Okay, so terlalu okay, so sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak minta anda untuk like, komen dan juga share kita punya live ni. Korang kena share banyak-banyak. Share dekat kawan-kawan, saudara mara, dan juga korang boleh tag rakan-rakan korang dekat ruangan komen tu. Dan jika korang ada sebarang soalan, walaupun yang tak ada kaitan dengan tajuk, tapi yang pastinya berkaitan dengan gigi lah. Jangan tanya yang beripik pula. Korang boleh tanya dekat ruangan komen tu. Nanti kita akan bacakan komen tu dan nanti Dr. Haja akan balas komen tu lah. Okay, so sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, siapa yang baru lagi dekat Facebook page Klinik Pergigian Happy ni, kalau korang belum like dan juga follow kita punya Facebook page, korang boleh pergi like dan juga boleh follow kita punya Facebook page. Okay, so sementara kita akan pergi dengan lebih lanjut selepas ini, tapi korang jangan pergi mana-mana, korang kena stay sampai habis live ni. Okay, mungkin ada yang baru masuk yang tak sampai nak share live tu, korang boleh share selepas inilah masa kita tengah iklan ni. So kita iklan dulu. Nama saya Dr. Siti Nurhaja binti Kamaluddin, berumur 26 tahun dan berasal dari Johor Bahru, Johor. Saya berkelulusan dari Alexandria University Egypt dan sudah berpengalaman selama 3 tahun sebagai doktor gigi. Jaminan saya untuk pesakit-pesakit saya adalah saya akan make sure pesakit saya mendapat rawatan dan perkhidmatan yang terbaik. Tak kisah dari apa jenis rawatan seperti gigi palsu, gantikan gigi ataupun apabila awak sakit gigi. Rawatan yang saya boleh berikan di Klinik Pergigian Happy ni fokusnya kepada estetik. Tapi kami juga menjadikan perkhidmatan asas seperti cabut gigi, tampal gigi dan cuci gigi. Nasihat saya kepada pesakit, jangan takut, jangan malu. Pastikan awak memeriksa gigi setiap 6 bulan sekali supaya tiada lagi masalah gigi yang mengganggu hidup awak. Okay, bye. Okey, kembali kita semula bersama dengan saya Izlin dan juga kita bersama dengan Dr. Siti Nurhaja. Okey, so siapa yang baru masuk, kita dalam rancangan Talk to Happy Dentist bersama dengan Dr. Siti Nurhaja. Okey, so untuk tajuk kita hari ini, sekejap. Okey, untuk tajuk kita hari ini ialah proses whitening adakah menyakitkan? Okey, so mungkin adalah kan yang tak tahu apa benda whitening ni, so korang jangan risau. Sebab itulah tujuan kita buat sesi sharing ni melalui live ni, sebab kita nak educate orang yang dekat luar sana dan kita nak war-warkan dekat orang yang ada banyak sebenarnya rawatan untuk gigi ni. Mungkin orang macam kalau gigi je cabut, kalau gigi je cabut, kalau gigi je cabut. Betul. Sebenarnya ada banyak rawatan yang boleh korang lakukan sebelum untuk selamatkan gigi lah, sebelum yang terakhir sekali baru kita buat cabutan. Okay, so untuk hari ni kita nak cerita pasal proses whitening. Okay, doktor, apa itu whitening? Okay, whitening adalah proses memutihkan gigi, proses pemutihan gigi lah. And kalau nak jawab straightforward, adakah proses whitening ni menyakitkan? Sebenarnya tak menyakitkan langsung, sebab dia hanyalah proses natural yang kita buat dekat klinik lah. Dia memang tak sakit lah. Yes, memang tak sakit. Yang penting selepas daripada rawatan tu, kita akan dapat yang senyuman yang lagi putih lah berbanding senyuman yang dulu. Faham. Okay, so tu gambar before dan after sebelum whitening. Kadang-kadang kan doktor, kita rasa gigi kita ni dah cukup putih. Tapi saja boleh jadi lagi putih. Sebenarnya dia boleh jadi lebih putih. Dan juga
Betul lah, macam tu lah dia boleh jadi lebih putih dengan melakukan proses whitening ni. Dan untuk rawatan whitening ni selalunya memang ada dekat klinik sahaja kan? Betul. Sebenarnya proses whitening ni ada banyak jenis lah. Kita ada proses whitening in office. In office ni kita buat di klinik. Maksudnya di atas pemantauan doktor gigi lah. And kita akan gunakan UV lampu untuk activate lampu macam gini untuk activate whitening agent tu. And kita pun ada jenis whitening yang kita buat dekat rumah. Yang kita buat dekat rumah tu proses dia, kita akan ambil acuan mengikut saiz gigi kita. Maksudnya custom made, cuma satu pesakit boleh pakai yang itu je. Dan patient akan bawa balik acuan tu bersama dengan whitening kit. Whitening kit tu kita ada gel dia. Gel tu kita akan letakkan dan pesakit akan pakai untuk selama 2 minggu dalam masa 30 minit. And dia punya ni dia akan, kalau yang ni dia akan gradually akan putih lah, and dia akan bertahan lagi lama. Sebab bila dah kuning, patient boleh pakai balik. Itu yang jenis home kit lah. Kalau yang macam gini, ini jenis yang in office. In office maksudnya yang buat dekat klinik. Gigi. Okay. Dua rawatan tu sebenarnya boleh digabungkan. Patient boleh buat dulu dekat klinik, in office, and kemudian dia akan sambung dekat rumah, untuk result yang lagi gempak cerita dia. Faham. Okay, so kalau macam yang doktor cakap yang boleh buat dekat rumah tadi, home kit tu, patient still kena datang ke klinik untuk dapatkan dia punya acuan dia. Kita tak boleh pakai tak ada yang one size fit all lah. Maksudnya memang kena make sure gigi, sebab gigi orang lain-lain. Ada gigi yang panjang sikit, ada gigi besar, ada gigi kecil. So kita akan make sure awak punya acuan tu sama macam keadaan gigi dia lah. Faham. Sebab tu tak boleh beli dekat Shopee ke mana-mana yang nak ni. No. So maksudnya itu adalah yang fake ke macam mana? Kita kena tengok ejen jugalah. Tapi kalau beli, mana mungkin satu tray gigi sama dengan semua orang. Betul. Sebab saya selalu kan, bila kita cerita pasal whitening lah, orang selalu cakap, doktor ada suggestion tak ubat untuk putihkan gigi? Sebab saya selalu dengar lah, ataupun kita selalu terima soalan yang macam tu. So saya terfikirlah, selain daripada klinik, boleh ke diorang dapatkan dari luar? Okey, untuk claim semua produk tu kita agak bahaya sikit lah, sebab mungkin ada produk yang memang betul-betul okey. Cuma kita risau kalau ada jenis yang sebelum ni pernah viral, produk yang dia kata dia boleh putihkan gigi sampai dia scrub dekat maka pun boleh hilang. Itu sebenarnya satu jenis material yang abrasive. Abrasive ni maksudnya dia menghakis gigi. Sebelum ni ada yang viral pasal ubat gigi arang. So bila pasal benda macam itu, bila kita selalu gunakan dekat kawasan gigi kita, putih memang putih tapi at the same time menghakis gigi. So kalau awak rasa produk yang awak beli tu menghakis gigi awak, dan itu bukan produk whitening yang betul, and itu adalah produk yang membahayakan. Sebab proses whitening yang kita guna adalah selalu kita akan jenis bahasa senang, kita buka pori gigi itulah dan kita akan bersihkan. Kita akan pecah-pecahkan stain yang ada dekat gigi, dan bukannya kita menghakis. Kalau menghakis tu bukan produk whitening yang baik. Maksudnya kalau korang tanya suggestion doktor ubat tu semua tu, sebenarnya kita pun tak ada spesifik untuk saya sekarang. Sebenarnya doktor ataupun kami dekat klinik pergigian Happy ni, suggestion kita buat proses whitening je. Betul. Buat rawatan whitening ni je, datang dekat klinik dan doktor akan doktor akan mulakan semua tu lah. Proses whitening. Okay, doktor, contoh macam yang home kit tu, kita boleh berkongsi dengan orang lain ke? Maksudnya contoh macam sekejap, tadi yang pasal awak cakap apa ni jenis material. Okey, selalunya produk whitening akan gunakan hydrogen peroxide dengan carbamide peroxide. Selain daripada tu mungkin kena berhati-hati. Ini antara dua yang saya confirm. Ini memang produk whitening. Hydrogen peroxide dan carbamide peroxide. Tapi yang lain daripada tu, saya takut dia menghakis gigi. So bahayalah kalau dia menghakis gigi tu. Ada kesan ke doktor? Maksud saya macam kalau dia dah sampai menghakis gigi tu, dia akan memberi kesan ke nanti? Dia akan memberi kesan yang sangat buruk, sebab patient akan end up akan rasa sensitif. Dia akan rasa ngilu yang teramat, sebab kita dah menghakis lapisan luar gigi, dan bila kita dah hakis lapisan luar gigi, dan dia akan senang ngilu lah. And estetik pun akan jadi lagi tak lawa sebab gigi dah jadi terhakis. Faham. Okey, so itu adalah kesan kalau gunakan produk yang boleh menghakis gigi lah. Takut lama-lama kalau kita selalu guna, nanti macam doktor cakap dia akan jadi sensitif. Okey doktor, untuk tujuan proses whitening ni, apa tujuan dia? Tujuan dia macam dia punya nama treatment pun, whitening. So tujuan dia memang untuk memutihkan gigi lah. And hilangkan stain-stain yang ada. Lagi-lagi untuk perokok dan orang yang kuat minum kopi ataupun teh.
Kalau selalu minum kopi pun dia akan Yes. menyebabkan stain yang Stain yang kebanyakan orang yang minum kopi nanti gigi dia akan lebih kuning lah berbanding orang yang yang jarang. So siapa coffee lover tu Mungkin kena datang buat whitening lah. Mungkin kena datang buat whitening. Mungkin dalam setahun tu kena buat beberapa kali ke. Tengoklah sepanjang. Tapi doktor, kalau dah buat whitening, lepas tu duk minum lagi kopi. Dan sebab tu proses tak whitening memberi adalah proses yang natural. Dia akan dalam masa 6 bulan mungkin dia akan ada balik sebab dia bergantung kepada diet lah. Diet pesakit. Okey, so itu adalah tujuan whitening adalah untuk menghilangkan stain dan juga memutihkan gigi. Okey, siapa yang perlukan rawatan whitening ni? Orang yang macam mana? Sebenarnya rawatan whitening ni boleh dibuat untuk semua orang. Tapi macam saya cakap tadi, dia lebih kepada orang yang merokok dan orang yang penggemar kopi dan teh lah. And untuk rawatan, ada juga orang yang datang dia nak putihkan gigi sebab gigi bercapuk. Dan kalau gigi bercapuk tu maksudnya gigi dia rasa gigi dia kuning sebab ada tumpuk-tumpuk putih. Dan kalau yang ada tumpuk-tumpuk putih tu kita panggil keadaan tu fluorosis lah. Dan fluorosis ni selalu kita akan advise untuk composite veneer ataupun zirconia veneer. Sebab kalau buat whitening dia kurang berkesan. Faham, nampak tak? Penerangan yang sangat jelas lah bagi saya. Okey, so kita ni sekejap. Okey, siapa tadi kalau korang dah follow kita punya Facebook, terima kasih yang dah follow. Okey, korang boleh juga follow kita punya YouTube channel ataupun like dan juga subscribe YouTube channel kita. Dekat situ kita ada upload banyak video lah. Ada video live talk to happy dentist, live love you dentist yang kita upload dekat situ. So korang boleh check out. Jangan lupa tekan bell notification supaya korang akan dapat notification bila ada video baru yang kita upload. Selain tu, korang boleh join juga kita punya Telegram channel. Okay, korang boleh join Telegram channel kita, ada Klinik Pergigian Happy. Korang search je Klinik Pergigian Happy di Telegram channel kita. Ada banyak info yang kita kongsikan dekat situ. Okay, bagi sesiapa yang dah follow, yang dah like, terima kasih saya ucapkan. So hopefully korang dapat manfaat lah daripada apa yang kita share selalu. Okay, so kita beralih pada doktor semula. Berapa lama proses whitening ni bertahan? Selalunya kita kalau yang in office kita akan advise dalam masa 6 bulan mungkin boleh datang balik untuk repeat lah proses. Tapi kalau patient beli home kit, selalunya dia boleh bertahan lebih dalam masa 2 tahun. Sebab benda tu boleh pakai balik kan. Faham. Cuma check up gigi memang 6 bulan sekali. Scaling at least kalau tu paling teruk pun setahun sekali. Okay, adakah dengan scaling gigi boleh buatkan gigi kita jadi putih? Tak, scaling sebenarnya dia untuk buang karang gigi. Dan karang gigi ni adalah plak gigi yang dah keras. So scaling ni lebih fokus kepada menjaga gusi lah. Tapi kalau proses whitening untuk pembalikan warna gigi kepada warna asal. Faham. Okey, so banyak dah kita doktor dah terangkan dekat anda semua. Harapnya korang dapatlah dari apa yang doktor kongsikan ni. So kita boleh tengok iklan. Yes. Korang jangan pergi mana-mana, kena stay sampai habis live. So kita tengok iklan dulu. Okay, nama saya Kelly. Kenapa saya datang dekat klinik Happy Clinic? Sebab saya nampak daripada FB Live. Lepas tu rasa macam selesa lah, senang communication daripada tempat-tempat yang lain lah. Jenis rawatan apa yang saya telah buat di sini ialah veneer composite dengan whitening lah. Kenapa saya pilih klinik ni? Tempat yang selesa, lepas tu senang communication dengan doktor lah. Saya happy lah dengan berjumpa dengan doktor dekat sini. Semua friendly. Nasihat saya kepada pesakit macam nak buat rawatan kan, bolehlah datang dekat sini, semua orang friendly. Sila datang, come. Ucapan saya dekat doktor dekat sini, thank you so much. Thank you. Bye.
Okey, kembali semula kita dalam rancangan Talk to Happy Dentist bersama dengan Dr. Siti Nurhajah dengan tajuk kita proses whitening adakah menyakitkan? So mungkin ada yang baru tadi masuk, mungkin terlepas yang awal-awal tadi, tapi jangan risau, korang boleh tengok balik je nanti. So untuk jawapan kepada tajuk tadi, proses whitening ni adalah tak menyakitkan pun. Tak So, sangat. menyakitkan. Yes. Yang paling best lepas je proses tu akan menggembirakan hati anda. Okey, so kita pun dah nak sampai hujung rancangan, tapi sebelum tu lagi soalan yang saya nak tanyakan dengan doktor lah, sebab mungkin ada kat luar sana yang dia confuse tentang dua benda ni lah, perbezaan di antara whitening dan juga veneer. Okey, perbezaan antara whitening dan veneer adalah kita nak tengok dulu expectation apa patient nak. Maksudnya dia nak putih macam mana. Kalau dia kata saya nak putih macam putih yang natural, dan kita memang akan advise untuk patient buat whitening lah. Sebab patient perawatan whitening ni dia tak menyakitkan sebab kita tak kikis gigi. Dan kita just pecahkan stain yang ada dekat gigi. So dia proses dia memang sangat natural. So dia tak sakit lah. Kalau veneer, dia akan ada proses di mana kita akan kikis sedikit lapisan gigi sebab kita nak tampal satu lapisan barulah dekat gigi tu. Tapi bagusnya veneer ni, dia lagi kuat, dia tahan lama, and dia warna dia kita boleh pilih nak putih yang macam mana. Maksudnya doktor akan bagi pilihan ke apa? Yes, kita akan bagi pilihan lah, dia nak putih. Betul. Ini yang saya kata adalah rawatannya sesuai untuk patient yang ada fluorosis, patient yang ada mungkin gigi berlubang yang dia nak tutup kan. Dan kita akan advise untuk veneer ataupun crown lah. Okey, so nampak tak, itu adalah perbezaan di antara whitening dan juga veneer. So apa-apa pun dia berbalik juga kepada anda, tujuan anda nak gigi anda putih yang macam mana. Macam dia cakap tadi, first consultation tu yang penting. Yes, betul. Kadang-kadang dia rasa macam gigi dia nak putihkan gigi, dia nak buat whitening, tapi biasanya doktor akan advise lah macam ada juga rawatan untuk veneer tu. So nanti dia akan tiba-tiba pula bertukar, cakap saya nak buat veneer pula lah doktor. So nampak tak, kat situ consultation sangatlah penting. Okey, korang tak payah risau sebab consultation kita dekat sini percuma je. So itulah yang paling best sekali dekat Klinik Pergigian Happy ni. Okey, so jangan lupa follow kita punya TikTok. Okey, kita ada akaun TikTok juga, Klinik Pergigian Happy. Selain daripada kita akan upload tips ataupun video treatment ataupun tips lah biasanya kita akan share dekat situ, kita ada juga buat TikTok live. InsyaAllah TikTok live tu akan ada setiap hari lah. Waktu tu dia fleksibel. Kalau ada kes menarik, kita akan share. Dia tak ada waktu yang macam dekat Facebook ni lah. Dia adalah fleksibel. So bila kita ada kes yang menarik yang untuk kita kongsikan dengan anda, dan kita akan terus live. So kalau korang nak tahu bila kita live tu, korang kena join lah, kena follow kita punya account. So nanti korang akan dapat notification bila setiap kali kita live. Okay, terima kasih pada yang menonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih pada yang dah share. Terima kasih Dr. Hajah. Okay, nanti jangan lupa follow semua media sosial kita. So kita jumpa lagi nanti. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.